kita akan sambung topik pelajaran kita. Kali ini topik yang baru iaitu tentang jirim. Di bawah subtopik keadaan jirim. Apa itu jirim? Jirim adalah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Maksudnya, kalau bahan tu ada berat dia dan kalau kita isi sampai satu tahap dia akan tumpah, maka maksudnya benda itu adalah jirim. Kali ini kita akan perhatikan pula apakah bahan yang digunakan untuk membuat segelas air float. Kalau kita perhatikan dalam gambar ni, air float tu ada terdiri daripada apa? Okay, daripada love letters. Biskut ni kita panggil love letters. Ada ice cream, ada cherries, ada air bikarbonat di bawah ni. Jadi, bentuk jirimnya macam mana? Okey, bahan dia tadi kita dah bincang. Ada aiskrim vanila, krim putih, buah ceri dan air bikarbonat. Bentuk dia, aiskrim dalam bentuk pepejal. Krim putih dalam bentuk cecair. Buah ceri dalam bentuk pepejal. Air bikarbonat, cecair campur gas. Daripada mana datang gas tu? Masa awak minum tu, awak ada nampak tak macam bubble tu? Dan awak akan rasa nak sedawa bila awak minum air tu. Okey, bentuk jirim sebenarnya ada 3 bentuk. Yang pertama pepejal. Biasanya dalam bentuk pepejal ni ianya mudah dipegang. Okey, kalau dalam bentuk cecair, biasanya bahan tu boleh mengalir macam air. Itu dalam bentuk cecair. Dan kalau dalam bentuk gas, bahan tersebut dia macam asap. Orang nak bakar-bakar sampah tu kan nampak macam asap tu. Itu gas. Ataupun bila awak masak air, awak nampak ada wap keluar. Itu pun dalam bentuk gas. Okey, sekarang ni kalau kita lihat di sini bahan-bahan ni, saya nak awak asingkan bahan-bahan yang diberikan di atas tu dalam kumpulan bentuk jirim yang betul. Kita ada minyak, guli, sos, karbon dioksida, air paip, meja, cuka, oksigen, nitrogen dan juga buah oren. Okey, sekarang ni kita akan lihat jawapannya. Adakah jawapan awak tu betul? Okey, dalam bentuk pepejal kita ada meja, guli dan buah oren. Dalam bentuk cecair, minyak, cuka, air paip dan juga sos, gas, oksigen, karbon dioksida dan nitrogen. Jadi jawapan awak betul ke tidak tadi? Saya harap semua orang dapat jawapan yang betul. Okey, sekarang ni kita lihat pula apakah sifat jirim bagi sebiji buah apel. Adakah buah apel memenuhi ruang? Adakah buah apel mempunyai jisim? Dan adakah buah apel mempunyai bentuk tetap? Apa maksud memenuhi ruang? Maksudnya apabila kita letakkan buah apel ni dalam raga, kita letak. Adakah dia tak penuh-penuh ataupun sampai satu tahap kita dah tak boleh isi lagi raga tersebut? Mempunyai jisim. Kalau kita letakkan buah apel pada penimbang ni, adakah paparan pada penimbang tersebut bergerak? Mempunyai bentuk tetap, bermaksud apabila kita masukkan buah apel ni dalam bika, adakah bentuk buah apel tu berubah? Jadi kita tengok sama. Okey, apabila kita masukkan buah apel ni dalam raga, sampai satu tahap kita tak boleh isi lagi dah. Dia dah penuh. Maksudnya ianya memenuhi ruang. Okey. Buah apel apabila kita letakkan pada penimbang ni, jarum penimbang ni pun bergerak. Ataupun nombor pada paparan ni bergerak. Ini menunjukkan bahawa buah apel mempunyai jisim. Tetapi apabila kita ambil buah apel, kita masukkan dalam bika ataupun dalam mangkuk, buah apel tersebut tidak berubah bentuk. Maksudnya dia tetap bentuk yang sama seperti sebelum ianya dimasukkan ke dalam bika. Ini menunjukkan bahawa buah apel mempunyai bentuk yang tetap. Jadi, kita dapat buat kesimpulan di sini bahawa apel memenuhi ruang, mempunyai jisim dan mempunyai bentuk yang tetap. Maka, buah apel adalah sejenis pepejal. Mengapa pepejal ni dia mempunyai bentuk yang tetap? Okey, kita lihat susunan zarah dalam pepejal. Kalau dapat di sini, susunan zarah dalam pepejal, dia rapat-rapat dan dia tiada ruang untuk bergerak bebas. Sebab tu, pepejal ni
bentuk dia tetap. Sebab zarah dalam pepejal ni, dia tak ada ruang lagi dah untuk bergerak. Nanti kita akan lihat perbandingan antara susunan zarah dengan cecair dan juga gas. Okey, seterusnya. Apakah sifat jirim bagi minyak masak? Adakah ianya memenuhi ruang? Adakah minyak masak mempunyai jisim? Dan adakah minyak masak mempunyai bentuk yang tetap? Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, minyak masak ni, kalau kita tuang dalam bika ni sampai satu tahap dia dah penuh dan kalau kita isi lagi dia akan melimpah. Ini menunjukkan bahawa minyak masak memenuhi ruang. Apabila kita letakkan bika berisi minyak masak di atas penimbang, didapati nombor bacaan pada penimbang bergerak. Ini menunjukkan bahawa minyak masak mempunyai jisim. Tetapi apabila minyak masak dimasukkan dalam bekas yang berbentuk berbeza-beza, contohnya dalam bika, kelangkun dan juga di dalam piring ataupun dalam mangkuk, minyak masak tersebut mengikut bentuk bekas yang diisinya. Maksud di sini, minyak masak tidak mempunyai bentuk yang tetap. Tetapi minyak masak mengikut bentuk bekas yang diisinya. Maka kesimpulan yang dapat dibuat di sini adalah minyak masak memenuhi ruang, mempunyai jisim, tetapi tidak mempunyai bentuk tetap dan mengikut bentuk bekas yang diisinya. Maka minyak masak merupakan sejenis cecair. Sekarang kita lihat kenapa minyak masak ni tak ada bentuk yang tetap. Okay, ini adalah susunan zarah dalam cecair. Kalau kita lihat, cecair ni susunan zarah dia boleh bergetar dan dia ada ruang yang cukup besar untuk dia bergerak. Sebab tu, cecair ni dia boleh mengalir. Berbanding dengan susunan zarah dalam pepejal tadi, dia sangat rapat sehingga dia hanya boleh bergetar pada kedudukannya sahaja. Okey, jadi yang seterusnya kita akan lihat pula apakah sifat jirim bagi udara hembusan. Adakah udara hembusan memenuhi ruang, mempunyai jisim, mempunyai bentuk yang tetap dan adakah ianya boleh dimampatkan? Tetapi untuk menentukan jisim udara hembusan, kita tak bolehlah gunakan penimbang digital macam kita timbang buah apple dan juga minyak tadi. Jadi kita gunakan kaedah seperti ini ya. Kita letakkan belon yang sama besar. Kemudian kita cucuk satu. Kita akan tengok apa yang jadi apabila salah satu belon ini dibocorkan. Okey, jadi apabila belon tadi tu ditiup, kita tengok bila tiup belon tersebut mengembang. Dan apabila salah satu belon dicucuk dengan jarum, didapati palang tersebut menjadi sengit. Ini menunjukkan bahawa udara hembusan mempunyai jisim. Tetapi kalau kita tiup belon tu dalam bentuk-bentuk yang beza, bentuk love ke, bentuk zirafah ke, dia akan ikut bentuk asal belon tersebut. Maka di sini udara hembusan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Dan apabila dimasukkan dalam picah gari, kalau kita tutup lubang bawah dia dan kita tekan, picah gari tersebut masih lagi boleh bergerak. Umbuh dia masih lagi boleh bergerak. Ini menunjukkan bahawa gas boleh dimampatkan. Jadi apa yang dapat kita boleh buat kesimpulan di sini tentang udara hembusan? Udara hembusan memenuhi ruang, mempunyai jisim tetapi tidak mempunyai bentuk tetap dan ianya boleh dimampatkan. Ini bermakna bahawa udara hembusan adalah sejenis gas. Sekarang ni kita lihat pula susunan zarah di dalam gas. Mengapa gas ni boleh dimampatkan? Ini adalah susunan zarahnya. Kalau kita lihat di sini, gas ni zarah dia boleh bergerak bebas dan dia banyak tenaga. Sebab tu, gas ni dia tak ada bentuk yang tetap dan ianya boleh dimampatkan. Berbanding dengan cecair dan juga pepejal tadi, kalau cecair dia ada ruang, tapi ruang dia tak banyak. Dia boleh bergerak sikit saja. Kalau pepejal langsung tak boleh bergerak, dia hanya boleh bergetar pada kedudukan dia. Dan
berdasarkan apa yang kita pelajari tadi, mari kita buat kesimpulan tentang ciri yang ada pada pepejal, cecair dan juga gas. Pepejal memenuhi ruang, mempunyai jisim, mempunyai bentuk tetap tetapi tidak boleh dimampatkan. Manakala cecair memenuhi ruang dan mempunyai jisim tetapi tidak mempunyai bentuk tetap dan tidak boleh dimampatkan. Manakala gas memenuhi ruang, mempunyai jisim dan boleh dimampatkan. Jadi kita akan sambung topik kita pada minggu hadapan dengan perubahan keadaan bagi air.